Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana dan selamat menyambut Hari Christmas untuk mereka yang menyambutnya pada hari ini 25 Disember bersama saya JJ Ahmad dan juga Afizia Azaman. Anda sedang menonton Awani Pagi yang pastinya kita akan bawakan berita-berita yang perlu anda tahu untuk hari ini dan mungkin berita-berita yang anda terlepas pandang dalam tempoh hampir 24 jam ni, Afizi. Ya, dan sudah pastinya hari ini merupakan hari yang istimewa buat penganut agama Kristian dan mana kita tahu bahawa era pandemik COVID-19 ini segala perayaan untuk tahun ini kita bakal menyambut dengan secara yang agak berlainan, berbeza, sederhana, sedikit suram tetapi dengan teknologi sedia ada kita boleh memeriahkannya, hubungi rakan-rakan dan sebagainya. Inilah waktu-waktu yang sukar untuk kita semua, Gigi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama perutusan khas Hari Christmas oleh Perdana Menteri seperti biasa ada dilakukan dan dalam ketika ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyeru kepada semua bahawa jadikan kepelbagaian kaum agama sebagai kekuatan untuk membina negara dan kata Tan Sri Muhyiddin kepelbagaian kaum dan agama di negara ini perlu dijadikan sebagai satu kekuatan untuk membina Malaysia. Dan dalam perutusan khas pada sambutan Hari Christmas, beliau berkata sejarah lampau menunjukkan kewujudan pelbagai kaum dan agama yang saling menghormati antara satu sama lain merupakan sumber keutuhan dan kemajuan sesebuah tamadun. Dan Afizi, kalau kita lihat kita ni dalam Malaysia banyak kaum lah kalau kita tengok selain Melayu, Cina dan juga India. Dan lain-lain. Dan lain-lain juga ini merupakan itu adalah keunikan negara kita sendiri dan kalau kita lihat di pusat beli belah sendiri pun setiap kali perayaan mereka akan bertukar dekorasinya. Itu yang menunjukkan bagaimana meriahnya sambutan pelbagai perayaan di dalam negara kita. Ya, dan untuk itu sama-sama kita raikan kepelbagaian ini, satukan perbezaan, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan lagi hubungan, saling bermaafan dan berkongsi segala orang kata apa budaya-budaya yang kita ada di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga penonton Astrawani juga kita ada ucapan-ucapan yang dilakukan oleh pelbagai menteri, yang antaranya ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang telah pun menyatakan bahawa biarpun Malaysia menghadapi kekangan dan perlu lebih berwaspada untuk kekal selamat daripada ancaman COVID-19, semangat Christmas ini merupakan satu masa untuk bergembira, bermaaf-maafan, menzahirkan kebaikan hati dengan kesudian untuk berkongsi akan dapat dipertahankan. Dan dalam masa yang sama juga Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz juga dalam hantaran Facebooknya menyatakan bahawa selamat Hari Natal kepada penganut agama Kristian dan berharap normal baharu tidak memadamkan semangat kekeluargaan dan sambutannya masih dirasai sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Dan dalam masa yang sama juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof melalui hantaran Facebooknya menyatakan bahawa Christmas kali ini akan jadi asas kepada rakyat mengukuhkan perpaduan dan juga keharmonian yang ada di negara kita ini. Dan banyaklah menteri-menteri lain yang menyatakan bahawa pelbagai orang kata tiupan semangat Christmas itu untuk sama-sama kita raikan walaupun kita berada dalam era pandemik COVID-19. Dan dalam masa yang sama itu yang telah diterapkan ataupun ditegaskan dalam muka hadapan akhbar News Straits Times hari ini mengatakan cautious Christmas, maksudnya sekiranya anda menyambut sambutan ini berhati-hatilah, tetap mengamalkan waspada yang tinggi ketika membuat perayaan ini. Sekiranya anda berkumpul bersama keluarga, mungkin limitkanlah, terhadkan jumlah orang yang hadir dalam rumah tu. Begitu juga di muka hadapan The Star, kalau kita lihat walaupun sedikit suram seperti Afizi katakan, ini mungkin bukti ada beberapa antara kita yang mengambil kesempatan untuk mengadakan dekorasi yang menarik di rumah masing-masing dan juga di pusat juga ada laporan daripada pusat-pusat beli belah yang menunjukkan bagaimana kemeriahan sambutan Christmas pada tahun ini. Ya, dan untuk itu, selain pada Christmas yang menjadi tumpuan untuk hari ini, sudah pasti virus COVID-19 di negara kita juga menjadi tumpuan yang mana semalam kita mencatatkan angka 100. Jadi, secara rasmi kita berada dalam kelompok negara yang mempunyai angka jangkitan COVID-19 melebihi 100,000 kes.
Dan semalam juga kita mendapat perhatian terhadap beberapa perkembangan virus varian baru yang dikesan di UK. Di UK sekarang ini ada 2 varian baru yang dikesan, satunya dikesan di tenggara UK itu sendiri. Dalam masa yang sama juga ada varian baru yang datang ke UK, katanya asal daripada Afrika Selatan, tapi mempunyai kadar penularan yang begitu tinggi, iaitu sebanyak 70%. Jadi itu yang kita bimbangkan. Negara jiran kita juga semalam telah pun mencatatkan 1 kes dan kita masih berada dalam langkah berjaga-jaga. Dan kalau kita lihat KKM semalam terus memberikan pemantauan perkembangan strain virus UK yang dikenali sebagai B117. Dan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim berkata turutan genom akan dilakukan dalam makmal sekiranya terdapat strain baru, dan bila pengembara yang mempunyai kaitan epidemiologi dengan kawasan-kawasan berkaitan ini, kita akan laksanakan turutan genom yang diperlukan kepada orang-orang positif COVID-19. Dan pada hari Rabu, Singapura sahkan strain virus UK B117 babit karier remaja perempuan berusia 17 tahun, dan kemudian beliau mengulas kebimbangan masyarakat mengenai mutasi baru A701V dalam negara, iaitu hasil kajian terhadap sampel kes dari kluster benteng LD di Sabah serta keberkesanan vaksin yang bakal diterima. Dr. Hisham Shah berkata vaksin sedia ada berkesan untuk melindungi rakyat daripada jangkitan mutasi atau strain baru COVID-19. Namun, Tan Sri Dr. Hisham menyatakan bahawa mutasi baru dikesan selepas pihaknya melaksanakan kesan ujian terhadap 60 sampel di kluster benteng di Sabah. Tapi apa yang perlu kita berikan perhatian adalah setakat ini antara semua vaksin yang kita beli, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Sinovac, ada satu lagi vaksin Sputnik V dan juga Gamaleya itu sendiri. Kesemua mereka ini sebenarnya belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung strain baru sama ada vaksin mereka berkesan ataupun tidak, kecuali AstraZeneca yang telah pun mengeluarkan kenyataan 2 hari lepas yang menyatakan bahawa vaksin mereka tiada masalah untuk tangani mutasi baru, varian baru COVID-19, kerana kita faham pakar-pakar kesihatan telah pun menyatakan bahawa varian virus COVID-19 ini mutasinya akan berubah-ubah mengikut dari semasa ke semasa, dan kita telah pun hadapi varian yang lebih kurang sama dengan di UK D614G pada bulan Julai dan juga Jun yang lepas, Gigi. Ya, betul tu. Kalau kita lihat balik mengenai varian baru COVID-19 ini B117 yang dilihat lebih berpotensi untuk menular, kini telah merebak di United Kingdom, dan Makmal Kesihatan Awam Nasional di sana juga sedang melakukan turutan genom virus bagi kes-kes COVID-19 yang disahkan dan tiba dari Eropah baru-baru ini. Dan kalau kita lihat, ini merupakan satu perkembangan baru mengenainya, dan semalam juga kita sempat menemu bual pakar mengenai perkara ini, tapi katanya kadar untuk sembuh ia tidaklah sebahaya ataupun yang kita sangkakan, cuma penularannya lebih pantas daripada sebelum ini. Mungkin langkah berjaga-jaga yang lebih tinggi perlu diambil oleh dalam kalangan kita. Dalam masa yang sama, kita nak bawakan perkembangan kes COVID-19 dalam negara. Seperti Afizi katakan, kita sudah pun mencecah 100,000 kes. Rasanya semua pun sudah tahu perkara ini, dan kes baru juga merekodkan masih lagi 4 angka, iaitu 1,581 kes baru COVID-19, dan menjadikan keseluruhan kes adalah 100,318 kes. Dan menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, ia melibatkan 2 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara, dan 1,579 lagi merupakan kes tempatan. Dan daripada jumlah 100,000 ini, sisi lain yang anda boleh lihat daripada angka-angka ini adalah kes aktif dengan keboleh jangkitan adalah 18,773 kes, dan antara lain ialah kalau kita tengok kes sembuh juga, setakat ini kita ada 100,000 kes sembuh, 81,099 daripadanya telah sembuh, dan kalau semalam sahaja mencatatkan 1,085 kes sembuh. Fizi. Ya, dan dengan itu makna secara kesimpulannya bahawa negara kita dah capai kelompok 100,000 kes, dan ini bermakna setelah hampir setahun Gigi kita menghadapi wabak COVID-19, dan perkara ini juga diakui oleh pakar-pakar kesihatan bahawa rakyat Malaysia kini berada dalam fasa fatigue ataupun kepenatan untuk ikut SOP COVID-19. Kita nak pergi mana-mana pun kena pakai pelitup muka, kena amalkan penjarakan fizikal, dan kita ada juga nak scan. Kalau dahulu kita boleh bersenang lenang masuk keluar begitu saja tanpa melalui pemeriksaan yang begitu ketat, dan kita berada pada fasa fatigue ataupun kepenatan. Itu sudah pasti dirasakan
oleh rakyat Malaysia, dan apabila rentas negeri itu diberikan kepada kita semua untuk memastikan bahawa ekonomi dapat dibangunkan semula dalam fasa pemulihan ini, perlu kita ingatkan bahawa penat-penat kita ni, golongan-golongan yang berisiko yang lain, petugas Barisan Harapan, bertungkus lumus sembuhkan pesakit, golongan-golongan rentan yang mempunyai penyakit berisiko tinggi, warga emas dan sebagainya, mereka ini memerlukan perlindungan dan juga kerjasama daripada kita semua. Janganlah kita terlampau gembira menyambut perayaan Christmas, kita boleh berrentas negeri dan sebagainya, pulang ke kampung halaman dan sebagainya. Tapi perlu diingatkan bahawa kita mendedahkan golongan ini kepada risiko kematian COVID-19, dan kita harapkan walaupun kita berasa rindu, elakkan ataupun kalau boleh kurangkanlah untuk melakukan perjalanan, dan kalau tiada apa-apa yang penting untuk keluar rumah, kekal saja di rumah buat masa ini sebelum ketibaan vaksin pada Februari 2021. Ya, betul tu. Kita pun telah hampir melangkah ke tahun 2021, jadikan kelaziman baharu ini ataupun normal baharu ini sebagai sebahagian daripada hidup anda bermula pada ketika ini kan, ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Dan antara lain pastinya kita nak bercakap mengenai vaksin COVID-19 yang kita masih menantikan kehadirannya dalam negara kita, tapi ada juga cakap-cakap daripada anti vaksin, gerakan anti vaksin yang tidak mahu menerima vaksin COVID-19 ini, dan ada pandangan pakar yang kita dapatkan bahawa mahukan kerajaan untuk lebih tegas dan undang-undang yang lebih baik untuk menyebarkan ataupun memberi pendidikan kepada orang ramai di luar sana agar fahaman salah mengenai vaksin ini dapat diperbetulkan. Ini kata pakar perubatan keluarga Medical Mythbuster Malaysia, Dr. Sakinah Sulong, yang katanya pelbagai peruntukan undang-undang ketika ini wujud yang membolehkan pendakwaan dilakukan, terutama berkait penyebaran berita palsu dan sebagainya. Dan katanya dia tidak menafikan kepentingan media massa seperti televisyen dan radio dalam memberitahu fakta dan maklumat sahih daripada pihak berwajib seperti Menteri Hal Ehwal Agama atau Kementerian Kesihatan, yang pastinya kita dari media lepas itu perlu memberi satu pendidikan ataupun pendedahan mengenai apa itu vaksin COVID-19 yang akan tiba ke dalam negara kita, dan yang pastinya anda di luar sana perlu membaca daripada sumber-sumber yang sahih agar tidak terpedaya dengan fahaman salah di luar sana. Dan Gigi, biasa saya kongsikan kepada Gigi dan juga penonton Astro Awani, baru-baru ini saya seperti biasalah kita wartawan Astro Awani akan membuat ciapan sekiranya kita mendapat info-info baru, berita-berita sahih yang kita terima mengenai vaksin COVID-19. Baru-baru ini saya ada ciapkan satu di Twitter berkenaan dengan vaksin COVID-19 dan sebagainya, dan respon yang saya terima sebenarnya ada satu komen yang mengejutkan saya, iaitu ada seorang individu ni, namanya tak payahlah saya sebut, ya, betul. dia menyatakan bahawa kenapa kena bertuhankan vaksin. Itu antara komen-komen yang mempertikaikan keperluan suntikan vaksin ke dalam tubuh badan kita. Dan kalau anda tengok di komen-komen di Astro Awani, di YouTube Astro Awani, apabila berbincang perihal vaksin COVID-19, mereka ada yang mempersoalkan, ada yang masih lagi tidak mempercayai bahawa COVID-19 ini sebenarnya satu penyakit virus yang mengancam nyawa. Mereka ini menyatakan bahawa ini adalah agenda-agenda pihak-pihak tertentu, agenda barat dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan, Kementerian Komunikasi, Multimedia, melalui sebenarnya .my, agensi-agensi yang dikuatkuasakan untuk tangani berita-berita palsu dan menyampaikan mesej secara jelas kepada arka umbi rakyat, terutama sekali mereka yang di luar bandar, kerana kita tahu akses kepada komunikasi mereka agak terhad, capaian internet agak terhad. Jadi perlunya ada satu program vaksinasi yang benar-benar memberi khusus kepada komunikasi yang disampaikan secara menyeluruh, supaya mereka tidak mempunyai apa-apa persoalan sekiranya kita nak jalankan program vaksin nanti. Kerana kita takut akan terjadi seperti Brazil, Gigi, apabila presidennya sendiri tidak mempunyai vaksin COVID-19. Kemudian tanggapan itu apabila sering kali dikeluarkan kenyataan sedemikian membuatkan peratusan golongan yang menolak vaksin di Brazil meningkat kepada 20% berbanding 10% pada bulan Jun, dan sekarang ini pada bulan November lepas meningkat kepada 20%. Golongan yang menolak vaksin ini yang kita tidak mahukan berlaku di negara kita ini. Dan anti gerakan vaksin di Brazil juga sangat tinggi. Kalau di sana mereka benarkan untuk rakyat untuk memilih sama ada nak vaksin ataupun tidak. Cuma saya sudah tanyakan kepada pakar semalam, mengatakan bahawa jika pilihan itu diberikan kepada rakyat Malaysia untuk mendapatkan tahap tinggi imunisasi itu akan sukar, kerana kita
kita nak pastikan 70 hingga 80% rakyat Malaysia ini divaksin agar dapat melindungi lagi lebihan peratus itu mereka yang tidak dapat vaksin itu, agar kita boleh melindungi each other macam tu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita sangat risaukan mengenai perkara ini kenyataan daripada pengarah besar International Fatwa and Halal Center IFAH, Profesor Madya Dr. Iwan Muhammad Subri berkata umat Islam di Malaysia tidak perlu bimbang dengan status vaksin COVID-19 terutama dari segi hukum, kerana vaksin dipasarkan di Malaysia sudah melalui perbincangan Jawatan Kuasa Muzakarah Kebangsaan. Jawatan kuasa tersebut telah berbincang dengan pelbagai pihak termasuk KKM sebelum sebarang keputusan melibatkan hukum vaksin dikeluarkan, dan katanya perbincangan itu termasuk berkaitan kandungan vaksin yang menjadi kebimbangan ramai pihak. Jadi beliau nasihatkan kepada masyarakat Islam di Malaysia khususnya untuk memberi kepercayaan kepada jawatan kuasa muzakarah yang mereka terdiri daripada mufti-mufti dan para alim, dan mereka telah melihat situasi ini berdasarkan ilmu, kepakaran, pengalaman, realiti kesihatan dan sebagainya. Bagi saya tidak timbul isu berkenaan hukum fiqah berkaitan vaksin, itu yang dikatakan sendiri oleh jawatan kuasa muzakarah kebangsaan mengenai vaksin COVID-19 ini. Ya, dan untuk itu kita harapkan dapat menjelaskan segala kekeliruan yang dihadapi oleh umat Islam yang was-was, yang takut-takut, ragu-ragu untuk ambil vaksin COVID-19. Diharapkan kepada muftilah kita bergantung untuk melihat kepada hukum pengambilan vaksin COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga ada ramai yang mempertikaikan Gigi. Contohnya ada individu ataupun pihak-pihak tertentu yang mahukan penelitian detail-detail dokumen-dokumen berkaitan dengan perolehan vaksin itu didedahkan. Dan saya difahamkan bahawa Menteri Musti Khairil Jamaluddin juga akan berbuat demikian, tapi perlu ada satu perkara yang boleh didedahkan, ada perkara boleh didedahkan, ada perkara yang tidak boleh didedahkan. Dan ini adalah antara orang kata analisa yang kami dapatkan daripada pakar. Malaysia mungkin berdepan dengan risiko batal perjanjian jika langgar syarat kerahsiaan. Kita tahu apabila satu perjanjian vaksin itu dilakukan bersama kerajaan dan juga syarikat farmaseutical, satu perjanjian itu dirangka dan ada yang boleh didedahkan, ada yang tidak boleh didedahkan. Jadi ini adalah kemungkinan besar risiko pembatalan perjanjian pembelian perolehan vaksin jika Malaysia didapati melanggar syarat kerahsiaan yang ditetapkan oleh syarikat pengeluar vaksin. Jadi menjelaskan perkara itu, Peguam Wan Azmi Wan Majid berkata jika syarat kerahsiaan atau perjanjian ketakdedahan NDA adalah cadangan daripada pengeluar vaksin, negara tiada pilihan lain selain daripada mematuhinya. Beliau berkata jika pelanggaran syarat yang ditetapkan pemungkir boleh dikenakan tindakan dan perjanjian utama perjanjian pembelian vaksin boleh dibatalkan, dan NDA adalah satu kontrak yang termaktub terma-terma merahsiakan sesuatu perkara atau perbuatan kesan obligasi kerahsiaan yang tidak dirahsiakan akan juga termaktub dalam NDA tersebut. Dan dalam masa yang sama, Malaysia juga berdepan dengan tindakan saman sekiranya kerahsiaan ini tidak dijaga dengan baik, dan risiko pembatalan perjanjian seperti yang Fizi katakan juga kita akan berhadapan dengan perkara itu sekiranya kita melanggar syarat kerahsiaan yang ditetapkan oleh syarikat pengeluar vaksin. Ya, dan itulah yang menjadi orang kata isu-isu yang terjadi apabila perolehan vaksin itu dinyatakan bahawa kita tahu jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC mahu pendedahan diberikan secara terperinci berkaitan dengan vaksin COVID-19, tetapi Menteri Musti menyatakan bahawa kita ada rahsia syarat kerahsiaan, kita tak boleh dedahkan, takut terbatal perjanjian dan sebagainya, dan beliau sendiri bersedia untuk memberikan orang kata briefing kepada PAC sekiranya boleh berbuat demikian, dengan syarat PAC sendiri berjanji untuk tidak mendedahkan perincian berkaitan dengan dokumen vaksin COVID-19 itu, Gigi. Ya, baik, kita akan berhenti berehat seketika, tapi sebelum kita berhenti berehat, saksikan ini infografik yang kami sediakan berkaitan harga vaksin dan juga vaksin yang bakal masuk ke dalam negara kita.
Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Yang pastinya, Fizi, pandemik COVID-19 ini memberi kesan kepada banyak pihak dan ini berita yang kami mahu bawakan. Kita sering kali membawakan mengenai perkara-perkara seperti mereka yang menjalankan perniagaan tidak dapat mendapat untung yang sepatutnya kerana pandemik COVID-19 dan mereka yang terjejas dengan pekerjaannya. Dan ini salah satu laporan daripada Georgetown, Pulau Pinang yang mana seorang pengawal keselamatan tiada pilihan lain selain membawa isteri dan 3 anaknya termasuk bayi berusia 8 bulan tinggal dalam kereta, dan mereka telah tinggal dalam kereta ini, Ganesh dan keluarganya, selama 8 bulan menjadikan kereta sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan. Dan ini terjadi apabila rumahnya terbakar dan juga dengan pandemik lagi COVID-19 ketika ini menyukarkan beliau untuk mencari tempat perlindungan, dan difahamkan Ganesh sudah 2 kali meminta untuk mendapatkan rumah di PPR tetapi tidak dapat, dan dalam masa yang sama bukan sekadar menjadikan kereta sebagai rumah, bahkan 5 beranak ini juga terpaksa mengikat perut dan mencatu makanan demi kelangsungan hidup, dan air kopi juga digantikan sebagai susu anak, mi segera sebagai lapik perut. Dan bila kami bawakan berita ini, pastinya dia mendapat perhatian ramai pihak. Kalau di Twitter saja, tweetnya mencecah 1,200 tweet dengan 156 kod. Yang mana perkara ini merupakan satu perkara yang sedih, memeranjatkan, dan dalam masa yang sama perlu diberi perhatian segera kerana ini melibatkan 5 beranak yang kalau kita tengok tinggal dalam kereta Proton Saga ni berhimpit dan sangat kecil begitu. Hafizi. Ya, betul tu. Dan cerita keluarga ini sebenarnya, Gigi, adalah satu yang kita tahu. Sebenarnya di luar sana tu ada lagi keluarga-keluarga, kalau kita lihat akhbar harian Metro seringkali memaparkan kisah berkenaan keluarga-keluarga yang hidup begitu susah, keadaan rumah yang begitu daif, bumbungnya beratapkan langit, dan makanan terpaksa dicatu. Seperti keluarga S. Ganesh ni juga banyak sebenarnya yang perlu kita telitikan. Kalau kita lihat, Gigi, sebenarnya terdapat lebih kurang dalam ratusan program untuk pembasmian kemiskinan, kadar kemiskinan negara yang ketika ini mencatatkan 5.6% lepas dinaikkan daripada poin-poin tertentu. Dan kita perlu juga melihat kepada bagaimana untuk memastikan bahawa setiap agensi yang ada tiada ketirisan-ketirisan yang berlaku dalam memastikan bahawa segala bantuan-bantuan itu disampaikan kepada pihak yang betul. Kerana laporan audit pada 2019 juga menyatakan bahawa terdapat ketirisan dalam program-program yang dilakukan. Sebagai contohnya, terdapat maklumat yang orang kata proses birokrasi itu yang terlampau banyak, dan dalam masa yang sama juga mereka ini tidak tahu untuk mendapatkan bantuan di mana dan sebagainya. Jadi ini adalah peranan yang perlu dimainkan sendiri oleh agensi-agensi kerajaan yang diberi tanggungjawab, diberi amanah untuk memastikan bahawa mereka ini terbela. Golongan miskin, golongan daif, golongan B40 ini terbela dalam meneruskan kehidupan harian mereka supaya tiada yang ketinggalan ketika mana era pandemik COVID-19 ini. Dan diharapkan bukan kita tak payah tunggu NGO, tak payah tunggu kerajaan. Kalau kita nampak golongan-golongan individu di luar kita, sekeliling kita, sekurang-kurangnya lakukanlah kebaikan itu, berikan bantuan kepada mereka supaya ia boleh dimulakan sendiri dengan rakyat Malaysia itu sendiri, berbanding dengan kita perlu tunggu benda-benda lain untuk sampai kepada mereka, bantuan-bantuan lain. Ya, dalam masa yang sama, laporan ini juga diharapkan membuka mata ramai pihak untuk melihat bagaimana mereka-mereka yang senasib dengan Ganesh ini dapat dibantu. Dan kalau kita lihat daripada komen-komen di bawah berita yang kami kongsikan ini, banyak yang menggesa kerajaan untuk melakukan sesuatu, dan tidak kurang juga menggesa Ustaz Ibit Liu untuk melakukan sesuatu. Itu sebagai, kalau kita tengok, ia sudah seperti kelaziman menyalahkan kerajaan dan mengharapkan bantuan orang lain, tetapi dalam masa yang sama kerajaan perlu lihat perkara ini dengan setelus-telusnya. Adakah anda dapat melakukan perkara yang terbaik untuk rakyat ketika ini dan untuk mereka yang senasib dengan Ganesh di luar sana? Ya, dan untuk itu kita harapkan lebih ramai pihak yang datanglah untuk memberi bantuan kepada S. Ganesh ini. Tinggal dalam kereta, satu perkara yang kita tak boleh nak bayangkan langsung tapi terpaksa dihadapi oleh keluarga S. Ganesh ini. Dan dalam masa yang sama juga kita dapat menerima laporan semalam daripada luar negara, iaitu lelaki warga Malaysia yang sedang dirawat di Hospital St. Vincent
Sydney, Australia menafikan laporan media yang menyebut bahawa beliau telah hantar kesunyian tanpa sebarang pelawat di hospital itu. Khairil Abu Jalil menegaskan laporan mengenainya itu adalah tidak tepat memandangkan dia sentiasa berhubung dengan ahli keluarganya di Malaysia. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan perkara itu dimaklumkan oleh pegawai konsulat Malaysia di Sydney yang menziarahi Khairil. Malah, warga Malaysia itu dilaporkan semakin pulih dan dibenarkan keluar hospital dalam masa yang terdekat. Beliau mengakui tidak memaklumkan keadaannya kepada Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Canberra atau konsulat Malaysia di Sydney. Tapi beliau terima kasih atas sokongan dan bantuan diberikan oleh semua pihak. Dan Encik Khairil telah memohon supaya diberi ruang menjalani proses pemulihan dengan tenang tanpa gangguan daripada pihak media buat masa ini. Dan Kementerian Luar juga menasihati rakyat Malaysia di luar sana ataupun di luar negara untuk berhubung dengan perwakilan Malaysia yang terdekat sekiranya berlaku sebarang kecemasan dan perlukan bantuan. Jadi ini susulan daripada berita yang dikongsikan daripada The Sydney Morning Herald yang mengatakan bahawa terlantar sakit di katil hospital bersendirian tanpa ditemani ahli keluarga. Ini yang dimaksudkan daripada laporan ataupun yang dikatakan mengenai menafikan laporan daripada akhbar Australia itu. Apalagi sekarang ini kementerian juga telah memberi maklum balas, Wisma Putra telah memberi maklum balas bahawa mereka tahu mengenai perkara ini dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk Khairil Abu Jalil 34 tahun yang kini terlantar menghadapi sakitnya yang menghidap dermatomyositis di Hospital St. Vincent, Sydney, Australia sejak setengah tahun yang lalu. Ya, dan banyak lagi sebenarnya perkembangan lain di astroawani.com. Antaranya feri Pulau Pinang sekarang ini dah diberikan secara percuma kepada mereka pejalan kaki daripada 1 Januari hingga 14 Januari nanti. Semua itu anda boleh baca di astroawani.com dan nantikan buletin-buletin Awani seterusnya untuk kemaskini berita dalam dan juga luar negara yang akan kami bawakan kepada anda semua. Dan kami di pihak Astro Awani mengucapkan selamat Hari Krismas kepada semua penganut Kristian di negara ini. Amalkan penjarakan fizikal, SOP, pelitup muka dan sebagainya dan salinglah berhubung antara satu sama lain. Yang terpisah dahulu, rapat-rapatkanlah semula. Baiklah, setakat itu saja Gigi. Ya, dengan itu saya Gigi Ahmad. Dan saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.